Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kitchen kami di Politeknik Sultan Idrisyah. Welcome to Yanish channel, iaitu kita punya kitchen. Hari ini kita akan buat French service. So kita akan buat appetizer dia adalah daripada lemon shrimp salad. Okay, so kita ada kat sini beberapa bahan. Saya nak tunjukkan start daripada appetizer kita. So saya nak buat cup daripada kulit popia. Kemudian kita akan letak dia punya ingredients dan juga kita akan garnish dalam dia punya plate. So kita buat. Okay, so ni adalah bahan-bahan dia. Ni kulit popia. Okay, so ni dah agak dry lah sepatutnya. Kalau dah terdry betul, either kita taruh minyak ataupun kita taruh air sikit. Okay, so udang, tomato sauce untuk nanti dia punya sauce, pepper, mayonnaise, butter, chopped Korean onion. Yang ini red capsicum, chopped tomato. Yang ni chopped garlic. Dan juga nanti kita akan letak sedikit lemon. Alright, so kita nak buat dia punya mangkuk dulu. Okay. Panaskan minyak. Okay, so kita akan createkan mangkuk daripada kulit popia. Boleh gunakan wantan ataupun tortilla. Okay, so kita just ambil popia ni. Kena ada ladle ya, sebab kita nak buat bentuk mangkuk. Kalau masuk dalam oven pun boleh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so masukkan, kemudian kita tekan pakai ladle. So depending pada dia punya shape ladle lah, dia akan ikut. So dia dah tertanggal. Kita angkat. Yang terlebih lama. Okay. Ini pun dah terlama sikit. Buat lagi. Ladle, tekan. Wait, angkat. Yang lama sangat nanti dia carry over cooking, so color dia tak cantik. Masukkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat biar angkat sikit. Okay. Kita teruskan. Okay, kalau dia keras macam ni, tak apa, kita masukkan aja. Kita tekan. Angkat. Kalau kita guna oven pun boleh. Okay, masukkan dalam mold. Lekat. Okey. Last one. Okay, so kita drop.
Okay, so kita dah siap mangkuk untuk kita punya appetizer nanti. Okay, kita clear. Okay, so ni adalah rupa kita punya cup ataupun mangkuk untuk kita nak isi nanti kita punya appetizer. So kita nanti letak dekat plating. So kita pilih lah yang mana. Okay, untuk jadi set of appetizers pun, untuk buffet pun boleh. Okay, so based on kita punya creativity. Alright. Okay, next kita akan saute sekejap. Okay, boleh juga guna oven, ataupun kita nak goreng, ataupun kita nak blanch, ataupun celur, rebus sekejap kita punya udang yang kita dah divin, maksudnya kita dah potong. Nak buang kepala pun boleh, tapi saya nak bagi dia ada nampak shape dia cantik. So saya nak saute. Okay, kita saute sekejap. Gunakan butter, guna minyak pun boleh, tak ada masalah. Dan kita taruh, tak payah tunggu dia melt habis semua, sebab butter dia burning point dia cepat, dia smoke point dia tu, dia nanti dia berasap cepat. Okay, sedikit sama, put some Holland onion, stir sekejap, kemudian kita letak kita punya udang semua. Then a little bit of salt and paprika to give taste. Okay, saute for a while. Flambe. Ooh, smells so nice. Okay. Okay, kita tutup api, jangan sampai dia terhangus. Kita masak, that's nice. Biarkan dia sejuk. Sebab dia yang kita nak buat ni adalah jenis cold appetizer. Okay, jadi bila dia cold appetizer, kita kena biarkan dia semua cold. Alright. Okay, so yang ni kita akan mixkan bahan yang lain. Okay, kita masukkan kita punya Holland onion, kita punya capsicum, red capsicum, dan semua. Okay, and then kita pakai kita punya tomato, mix it, kacau a little bit. Add some salt. Okay, kemudian yang ni lemon press dulu. So tengok pada biji, squeeze a little bit to give taste, supaya rasa dia, okay, naik rasa dia. Daun, tak sedikit paprika untuk bagi sedikit spicy. Okay, kemudian saya nak masukkan sedikit chop parsley. Yang ini adalah fresh oregano dan ini adalah fresh thyme.
Okay, so kita akan chop. Dah sedikit layu daun dia. Dia ni oregano. You just need to chop it. Okay, dah chop. Kemudian kita masukkan dalam kita punya bowl and mixture. Alright, so kita gaul. Okay, so bila kita ni boleh tambah dengan sedikit black pepper ataupun pepper taste and to give spiciness. Senang rem. Wow. Okay, so nice, so fresh, and you can add in the prawn to add some more taste. Okay, so clear up a bit kita punya table. Dan kita akan buat kita punya plating. Okay, so yang ni kita tak nak. Okay, so dia bergerak-gerak kan, dia berpusing-pusing, berputar-putar. Okay, either kita buat tapak dia pakai onion punya base, okay, ataupun yang paling mudah adalah kita letak je dia punya sos. So dia akan duduk diam lah. Okay, duduk dia situ. Okay, kita dah dapat yang ini. Kemudian kita letak kita punya salad. Okay, ini adalah red coral. Okay, dicampur-campur green and red coral. Inilah the simplest salad yang kita boleh pakai. Okay, boleh juga kita tambahkan dengan romaine lettuce. Kita letak dia punya di sini tadi. Di sini. Ini juga kita punya udang. Okay, so ini dah ada. Tinggal kita nak buat garnishing yang lain, iaitu dia punya sauce. Boleh je combine all together. Yang ni tomato sauce. Okay. Dan kita tambahkan sedikit mayones. Ini agak empuk masuk dalam chiller, so adjust. Okay, since dia tak berapa nampak color dia, kita adjust sedikit dengan paprika. Okay, so inilah lebih kurang kita punya lemon shrimp salad. Okay,
Okay, next kita akan buat sup paling simple, iaitu sup egg drop soup, ataupun kalau yang dekat Chinese style punya dipanggil Sichuan soup. Okay, so egg drop soup ni very simple. Okay, apa yang kita perlukan adalah kita letak sedikit minyak. Just untuk kita saute, depending on berapa banyak sup yang kita nak buat. Okay, dan kita masukkan kita punya chop garlic. Boleh letak ginger kalau nak letak. Dan kita letakkan kita punya chop holland onion sedikit. Kemudian yang lain tu adalah onion yang kita potong macam ni lah, panjang-panjang sikit. Dan kita saute for a while. Okay, so sementara tu kita pecahkan telur dulu dan kita kacau. Okay, so once dia translucent ataupun dia sweat, dia lembut, kita masukkan air. Okay, so kita boilkan dia. Alright, so lepas kita boil, nanti kita akan letak chicken stock, kemudian kita akan stir dan kita masukkan kita punya telur. Okay, once dia dah boiling macam ni, okay, kita masukkan chicken stock. Sebab kita tak ada main apa-apa, boleh campurkan isi ayam kat dalam ni. Kemudian masukkan seleri. Okay, dan kita kacau sekejap. Boleh tambahkan sayur, contohnya macam carrot, boleh letak mushroom kemudian Kemudian kita simmer. Ni macam ni dia boil. Okay, kemudian kita simmer sampai dia tak ada bubble. Dia tenang, ada api tapi dia bertenang. Okay, so kita kacau. Hati-hati dia perlukan stock pot yang dalam. Kemudian kita tarik tinggi telur ni, kita masukkan telur, tarik tinggi supaya dia menjadi tali. Okay, kemudian kita kacau lagi. Dengan api yang masih kecil.
kita rasa. Okay. Masukkan sedikit garam untuk taste. Juga kita masukkan pepper, ataupun yang ni saya pakai black pepper. Okay, untuk egg drop soup ni, dia adalah kategori thin soup. Okay, kalau thick soup yang macam previous yang kita buat cream, yang menggunakan susu ataupun cream. Okay, so bila dah macam ni, kita dah boleh kuatkan api. Tunggu dia boil sekejap, kemudian kita akan offkan api lah. Okay, so yang ni dah siap. Inilah kita punya egg drop soup. Okay, so nampak telur tu. Okay, nanti kita akan serve dalam soup bowl. Okay, so kita akan masukkan dia dalam soup bowl. Tutup api. Okay, so dah siap kita punya egg drop soup. Bila kita nak serve tu pada customer, baru kita terus letak dengan daun parsley. Okay, so ni dah siap kita punya egg drop soup. Seterusnya saya akan membukakan bomba air. Moment time. Dia meletup air ni macam mana? Meletup. Aduh, malunya. Saya lihat je. Jalan. Buang itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam keadaan yang sihat dan sentiasa di bawah hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkati kita semua. Baik. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, seperti dalam kelas kita sebelum ini, ada saya menunjukkan demonstrasi mengenai Russian service. Hari ini juga tuan-tuan dan puan-puan, tidak kurang hebatnya, kita ada juga membuat sedikit orang kata persamaan dengan Russian service ini, iaitu pada hari ini kita akan membuat demonstrasi berkenaan dengan French service, ataupun kita acap kali dengar, iaitu corridor service. Apa itu corridor? Corridor itu adalah troli. Jadi ini adalah troli service. Tidak seperti French service yang di mana, maafkan saya, tidak seperti Russian service, iaitu Russian service kita umum mengetahui bahawa dia adalah berkenaan dengan
silver service. Peralatannya daripada silver dan alatan-alatan yang lain juga menggunakan silver. Tetapi bagi French service, kita ada beberapa peralatan yang tidak kurang hebatnya, yang di mana di antara data tentu Corridor service kita ada troli di sini, di mana troli tersebut juga banyak fungsi yang kita boleh gunakan. Di antaranya kita ada station untuk kita membuat demonstrasi masakan live di depan guest kita. Yang ini adalah merupakan ciri-ciri French service. Dan seterusnya, apabila telah pun dihidangkan, kita buat demonstrasi masakan berkenaan dengan menu yang kita akan hidangkan pada hari yang tersebut. Kemudian kita akan hidangkan kepada para pelanggan kita dengan menggunakan troli juga. Jadi kita akan nampak desain sebentar lagi. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, yang di mana banyak bahan-bahan di sini telah pun disiap sediakan. Jadi tuan-tuan dapat lihatlah bagaimana stesen masakan kita yang telah kita setkan. Kemudian kita ada troli untuk pergerakan makanan dihantar ke meja guest. Dan di ujung sana juga kita ada workstation untuk persediaan terhadap menu kita nanti. Di mana kita ada menggunakan table group service. Yang pertama adalah appetizer. Kita ada spicy lemon shrimp salad. Sup kita ada egg drop soup. Yang tentunya main course untuk puncaknya kita tengok di mana kita akan buat flambe di sini dengan menggunakan stove, dan juga cook station di sini, iaitu kita ada roasted beef tenderloin. Dan yang akhir sekali untuk table group menu tersebut adalah dessert, di mana kita akan buat demonstrasi juga, iaitu banana caramel. Banyak metod banana caramel di tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang kita gunakan sebentar lagi telah pun diberikan penjelasan oleh Chef Ashwi. Jadi kita akan cuba membuat sama-sama. Kita lihat bagaimana persediaan makanan-makanan tersebut untuk menu yang disediakan. Menu yang disediakan tadi adalah untuk French service. Ayo kita lihat langkah yang pertama. Baik, bersama dengan saya adalah sebuah lagi bentuk troli yang di sini kita panggil sebagai dessert troli. Di sinilah makanan akan diletakkan ataupun dessert tadi kita sediakan untuk dibawa kepada para pelanggan kita. Namun begitu tuan-tuan dan puan, troli ini juga boleh digunakan untuk penghantaran makanan-makanan yang di mana ianya dipesan oleh para pelanggan kita. Lihat. Tapi sekarang tuan-tuan dan puan tak banyak dah organisasi yang menggunakan Corridor service ni. Kenapa? Corridor service ni adalah servis yang boleh saya katakan di antara servis yang ekspensif tetapi eksklusif. Eksklusif dan ekspensif. Begitulah tuan-tuan dan puan. Baik. Seterusnya, di sinilah cook station kita, yang di mana server akan mendemonstrasikan makanan-makanan yang di mana yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri Corridor service ataupun French service ini adalah yang di mana makanan dimasak di hadapan para pelanggan kita. Untuk lesson kelas kita masak secara simple, tetapi kita dapat lihat persediaan terhadap menu tersebut satu persatu sebentar lagi. Baik, kita teruskan. Di sini di penghujung sekali stesen yang saya ada telah pun dipersiapkan makanan-makanannya, dan juga saya hanya perlu kejap lagi kita setkan dalam round plate yang digunakan untuk kita present kepada guest kita. Lihat, kita ada bahan-bahan untuk appetizer, kita ada juga bahan untuk main course, dan di sini kita ada bahan untuk dessert. Dan minuman kita pada hari ini ialah sparkling juice Premier Salute, yang di mana saya akan hidangkan sebentar lagi untuk para pelanggan kita selain daripada plain water. Baiklah, berikutnya seperti biasa, sebelum kita mulakan operasi restoran kita, perniagaan kita nak tengok demonstrasi masakan, jangan lupa cover yang ada di tangan saya, seperti yang saya pernah demonstrasikan sebelum ini. Kita akan buat lagi sekali sebelum setiap kali kita menghidangkan makanan kepada para tetamu kita. Maka ini yang kita panggil sebagai cover setting. Saya akan mulakan setting untuk cover yang di mana ianya adalah keperluan peralatan untuk seorang tetamu. Saya mulakan dengan
dinner knife yang dimana saya gunakan kerusi ini yang telah pun saya tolak ke dalam untuk menjadikan penanda aras. Penanda dan juga saya menggunakan rules of thumb untuk meletakkan susunan peralatan tadi supaya ianya symmetrical dan bolehkah saya katakan sama di antara satu sama lain. Itu ya kita punya dessert. Maafkan saya. Ini adalah peralatan untuk dinner kita, dinner knife, dinner fork. Saya letakkan pula soup spoon, diikuti dengan appetizer knife, appetizer fork, seterusnya kita punya dessert. We need to use our dessert fork and dessert spoon. Our side plate yang ianya digunakan untuk bread, and also we call it as bread and butter plate. Disertakan sekali dengan bread and butter knife. Dan yang akhir sekali glassware saya, iaitu goblet untuk plain water, dan juga highball untuk sparkling juice service beverage. Sebentar lagi ya, saya akan membuat demonstrasi untuk sparkling juice service. Satu lagi yang terakhir, maafkan saya perlu napkin kita dalam bentuk piramid folding. Baik, itu dia. Selesailah sudah. Jangan lupa tarik kerusi kita untuk perbetulkan kedudukannya. Maka selesailah setting, demonstrasi untuk cover setting. Teruskan lagi dengan servis ikon kita yang pertama untuk French service ataupun dikenali sebagai Gourdon service, ataupun kita boleh panggil dia dengan gelaran trolley service pun boleh kita buat. Baik, yang pertama adalah guest greeting. Kita ada tetamu kita di hotel hari ini, saudara Encik Fahmi. Silakan saudara Encik. Saya dulu tengok. Mana cik? Apa sini? Tidak, saya punya. Okey. Okey. Seterusnya, setelah kita greet the customers ataupun the guests, kita kena laying down that key. Step that through. Excuse me, sir. Yes. Next is our beverage service. Pertama saya akan sediakan plain water. Yang kedua, saya akan sediakan sparkling juice service. Saya akan melakukan ataupun mendemonstrasikan beverage service. Bermula dengan plain water. Excuse me, sir. Ya. Terima kasih. Thank you, sir. Seterusnya adalah sparkling juice service. Kalau kita mengikut kepada consider sparkling wine service, jadi ia seakan-akan sama, cuma ini kita tidak menggunakan alcoholic beverages, kita menggunakan sparkling juice. Tapi prosedurnya adalah perkenalkan terlebih dahulu sparkling juice tersebut
kepada tetamu kita, dan kemudian barulah kita boleh mengingatkan kepada tetamu. This is our sparkling juice, Premier Salute, since 2010. So kita seterusnya saya akan berikan sparkling juice service untuk tetamu kita. Kita perlukan peralatan kita, iaitu waiter's friend. Kita buka terlebih dahulu pisau. Perlu diingatkan, untuk sparkling juice botol terdapat dua jenis penutupnya. Yang pertama berbentuk seperti gabus, yang kedua plastik. Tetapi di sini kita dapat lihat ia berbentuk penutup plastik. Jadi saya tidak memerlukan skru ini. Kita panggil sebagai cork screw. Cork itu adalah gabus ni. Baik, ini adalah skru. Kita panggilkan ia juga sebagai cork screw. Cork itu adalah penutup kepada botol ini. Tapi kali ini saya lihat di sini kita ada penutup yang berasaskan plastik. Jadi kita tidak perlukan cork screw ini. Apa yang kita perlukan adalah pisau. Kita buka pisau kita dulu. Tajam tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati potong sekeliling bungkusan botol ini. Okey, setelah itu kita tutup pisau terlebih dahulu. Letakkan di tepi dan kita mula untuk membuka bungkusan yang berlilit di sekeliling botol ini. Lihat, ini adalah bungkusannya dan ini adalah merupakan penutupnya yang berbentuk plastik. Baik, bagaimana cara kita bukanya? Pastikan terlebih dahulu kita memegang pangkal di bahagian atas sekali, supaya ada tekanan yang terdapat dalam botol ini boleh menendang penutup ini keluar sewaktu kita membukanya. Bagi mengelakkannya terpelanting tekanan tetamu kita, halakan ke tempat yang selamat, kalau boleh ke atas lah. Dan kita mula untuk membuka, yang di mana penutupnya berada di sebelah tepi sini. Pusing. Okey, pusing. Dah pusing. Okey, kadang-kadang tu kalau kita buka, kita gerakkan ibu jari, dah terangkat dah sebenarnya, disebabkan tekanan botol itu sendiri. Tapi apa yang botol saya ini saya lihat, okay, tiada pergerakan penutupnya, maka saya buka terlebih dahulu rangka yang menjadi pengikat kepada botol ini. Namun begitu, saya tetap mengamalkan amalan keselamatan dengan sentiasa memegang kepada penutup di atas ini. Okay, kita letakkan di tepi terlebih dahulu. Dan seterusnya kita akan membuka penutup di bahagian atas botol ini, ataupun penutup botol ini dengan menggunakan servis lock kita. Hati-hati, buka di bawahnya juga botol ini, dan mula untuk membuka penutup ini dengan perlahan-lahan. Agak ketat ya tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati, saya sendiri pun menggunakan sedikit tenaga untuk membukanya. Alhamdulillah, tak goyang dan longgar. Okay, ini adalah merupakan penutup yang telah pun saya keluarkan. Baik, letakkan di mana? Di plate yang telah pun kita sediakan. Ya. Pergi sikit. Baik, begitulah bagaimana cara kita menggunakan sparkling juice. Jangan lupa bawa sekali round tape yang ada isinya bersama dengan pembungkus tadi ke stesen kita. Jangan tinggalkan di meja tetamu. Thank you sir. You're welcome. For our service sequence, ialah presenting the menu to the guests. Hari ini kita ada menggunakan table menu, di mana table menu ini adalah merupakan set menu with one price, satu harga satu set. Tergantung di dalam ni adalah apa? Appetizer, soup, main course dan juga dessert. Yes. Berikan sedikit masa untuk tetamu kita membuat perancangan untuk pesanan kita. Setelah kita melakukan demonstrasi presenting menu, seterusnya adalah persediaan makanan. Yang pertama sekali ialah appetizer.
Jom tengok saya preparekan salad untuk tetamu kita sebagai course yang pertama. Hidangan yang pertama, appetizer, spicy lemon shrimp salad. Special tak? Special kerana apa? Untuk French service, kita menghidangkan makanan tersebut di hadapan tetamu kita untuk kesegaran dan juga eksklusif tadi tu, untuk persembahan tetamu kita tadi. Jom kita mula. Langkah yang pertama, tentu kita perlukan plate ataupun equipment kita di sini, iaitu yang ini saya gunakan appetizer plate. Yang ini saya tak pakai. Dalam servis ataupun dalam demonstrasi French service ini, di antara peralatan yang wajib digunakan adalah ini dia, yang dipanggil sebagai scissors tong. Tong ini kita akan menggunakan untuk mengambil makanan-makanan yang ada di sini sebagai salah satu kaedah untuk menghidangkan kepada tetamu kita. Baik, kita mulakan hidangan yang pertama kita. Pertama saya nak bawa gam dahulu. Pastikan dahulu di manakah bahagian yang akan kita hadapkan kepada tetamu kita. Sebagai contoh, untuk plate saya ini, saya hadapkan ke arah saya sebagai panduan saya sebelum saya mendekorasikan hidangan saya ini. Yang pertama, saya meletakkan terlebih dahulu sosnya sebagai gam. Diikuti dengan base-nya. Saya meletakkan di situ. Saya meletakkan sikit lah supaya tidak lari ya. Kemudian saya meletakkan veggie kita, fresh veggies di sini. Kita ada green salad dan juga coral salad. Saya letakkan di bahagian tengah. Diikuti dengan shrimp di bahagian hadapannya. Last but not least, our salsa. Tahulah dia ada rasa spicy tadi. Okey, di mana? Saya letakkan di sini. Okey, sikit lagi. Okey, dan sentuhan yang terakhir kita adalah sos kita, iaitu mayonnaise dan juga tomato sauce. Maka siaplah hidangan appetizer yang pertama sebagai courses of meal kita untuk table good French service untuk dihidangkan kepada tetamu kita. Saya menggunakan kordon ini untuk menghantarkan makanan saya kepada tetamu kita. Jom. Yes. Biasa kita ambil daripada luar ni. Kita pegang dia ni. Wah, pegang. Okey. Keluarkan dia, kita makan dengan bahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedang. Okey, apabila kita sudah clear makan makanan kita, pastikan kalau kita ada kulit ke tulang ke letak di bahagian tengah. Kemudian sudu dan garpu kita, pisau dan garpu, pastikan kita duduk dia macam ini, seperti ini ya. Jadi waiter ataupun waitress akan tahu bahawa table etiquette untuk mengambil kita punya pinggan. Customer punya pinggan. Pertamalah sudah tetamu kita makan appetizer tadi. Jadi kita perlu clearkan sekarang ataupun clearing plates. Jangan lupa apabila kita nak clear, antara tipsnya adalah pastikan cutleries kita dibawa ke sebelah pukul 5 seperti tips yang saya pernah beritahu sebelum ini dalam lesson kita. Jadi saya akan clearkan plate kita. Jangan lupa gesture guys kita. Baik, beginilah caranya. Susun cutleries di bahagian yang dimana kita boleh katakan pukul 5 petang di arah saya. Kerana apa? Mudah untuk saya grab the cutleries seperti ini dan dia tidak terjatuh ketika kita membawanya. Terima kasih. Thank you sir. You're welcome. Next, kita akan hidangkan next course of the meal, iaitu our egg drop soup. Let's go. Baik, sup kita telah pun ready di sini ya. Panas ini. Egg drop soup adalah satu kategori clear soup yang di mana ianya dihidangkan bersama-sama dengan makanan barat lah kebiasaannya. Baik, saya akan hidangkan egg drop soup kita. Saya kacau terlebih dahulu untuk mendapatkan sebatian rasa yang ada di dalam pot ini. Baik, saya akan mulakan sendok kita. Yang pertama, lihat bagaimana saya menggunakan service cloth bagi mengelakkan kecederaan berlaku pada tangan saya kerana saya menggunakan ia sebagai alas memegang pinggan yang panas ini. Dan pastikan apabila kita menghidangkan egg drop soup ini, pastikan jangan terlalu penuh ya. Cukup sampai rim yang di bahagian dalam ini. Last kali kita akan hiaskan dengan pasti. Sebentar ya, saya ambil pasti di sini. Pasti kita baik, yang kita seterusnya adalah hiasan untuk sup kita. Macam tu je. Dah siap. Jangan lupa tutup api, nanti terbakar. Baik, saya telah tutup api dan saya meletakkan dan kita letakkan ke dalam troli hidangan kita. Tips yang seterusnya sebelum kita menghidang, pastikan rim kita bersih daripada kotoran dengan menggunakan service cloth yang bersih. Perlahan-lahan letakkan kain tersebut di atas rim plate tadi. Jangan sampai kain termasuk dalam makanan ni tuan-tuan. Kita jaga hygiene dan kebersihan kita. Baik, seperti itu. Jom kita. Excuse me sir. Yes. May I? Please. Please your soup sir. Thank you. Very nice soup. Thank you. Jom kita lagi. Sebentar kita menunggu customer kita makan. Kita boleh bersedia untuk the next course of the meal, iaitu main course. Jom. Baik, untuk sup pula, kita akan menggunakan soup spoon. Jadi hanya satu sahaja sudu yang kita akan gunakan. Pada awal tadi dulu kan, sebelah kanan, cara yang sama juga, pegang. Tapi perlu diingatkan untuk table etiquette,
untuk mencedok sup ni perlulah daripada belakang ke hadapan supaya sup itu tidak tumpah. Okey. Kemudian bismillah. Okey. Okey, kalau untuk krim sup pula, kita perlu tolak di depan. Kemudian kita jalankan dia macam itu supaya kuah di bahagian bawah itu tidak tumpah. Wah, nice. Thank you. Selesai sudah sesi untuk proses yang telah kita lalui, iaitu sup ataupun pada hari ini kita serve egg drop soup. Sir, Yes. thank you. Thank you, sir. Jom kita pergi ke next station. Terima kasih. Baik. Sekarang ini saya sedang bersedia untuk membuat demonstrasi penyediaan bagi main course kita, iaitu roasted beef tenderloin. Jom kita mulakan. Baik, bagi langkah yang pertama, saya menggunakan beef tenderloin ini dan saya akan potongkannya kepada 3 kepingan. Jadi untuk satu serving adalah 3 kepingan daging beef tenderloin. Saya mulakan. Seterusnya saya akan saute sayur yang telah pun kita blanch tadi. Kerana apa? Seperti yang saya katakan, demonstrasi masakan penyediaan makanan ini adalah dilakukan di hadapan para tamu. Jadi hari ini kita buat simple saja demonstrasinya, iaitu dengan saute veggie yang telah pun chef blanch tadi. Jom kita sediakan peralatan untuk memasak kita. Dengan api yang sederhana, atau api itu pun tidak terlalu besar. Saya menggunakan sedikit butter. Butter ini berfungsi, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat nanti ya, apabila kita saute sayur tadi atau veggie yang telah kita blanch tadi, kita dapat menaikkan rupa hidangan itu. Kerana apa? Dia nampak berkilat sikit. Tidak boleh terlalu cair sebab nanti butter kita burn. Tadi. Okay, saya masukkan brokoli, cauliflower, carrot,
season ni. Okay, kita season sikit dengan black pepper dan juga sedikit salt. Kalau kata ada api ni hati-hati kalau ada api. Saya menggunakan api kecil ni, saya besarkan sedikit. Mungkin kita boleh nampak api ni. Okay, saya sudah besarkan api di bawahnya. Ada sedikit percikan api. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan berhati-hati ya. Apabila melakukan praktikal bersama dengan api ini. Baik, tidak perlu terlalu lama lebih kurang dalam seminit saja. Dan kita matikan api terlebih dahulu. Okey, api telah pun dimatikan dan saya memindahkan terlebih dahulu ke dalam bekas yang lain. Now, kita nak hiaskan pula main course kita. Saya ada perbetulkan sedikit dengan bantuan chef kita tadi. Saya perbetulkan sedikit kedudukan daging itu. Again, presentation kita perlulah nampak menarik kerana apa? Biasanya tetamu kita ni makan dengan mata mereka dulu. Lazatnya makanan itu nanti, hidangannya tadi, persembahannya itu akan menaikkan mood customer kita. Jadi seperti ini. Jangan lupa makanan kita dihidangkan dengan sos. Baik, begitulah hidangan kita untuk main course, iaitu roasted beef tenderloin. Hidangan yang dah siap tadi, apa yang seterusnya, kita menggunakan koridor ini untuk menghantarkan makanan tersebut kepada tetamu kita. Ayo. Langkah seterusnya setelah guest kita tamat makan main course, jadi kita pilihkan seperti biasa. Hari ini kita tambah satu lagi tugasan kita, iaitu crumbing down. Yes. Baik, bersama dengan saya, alat yang saya gunakan adalah service cloth dan juga service plate. Saya gunakan ianya untuk crumbing down. Jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana teknik untuk crumbing down. Terima kasih. Okay.
Excuse me, sir. Yes. Thank you, sir. You're welcome. Untuk khusus yang terakhir, kita ada dessert. Kali ni kita akan buat banana caramel. Dan demonstrasi untuk melakukan atau kita nak masak banana caramel ini, kita lakukan juga di work session kita dan cook session kita, dan ianya dilakukan di hadapan guest kita. Ayo kita sama-sama kita buat dessert. Tapi pastikan selepas kita crumbing down, alatan untuk dessert perlu disiap sediakan. Dan apa yang saya akan demonstrasikan adalah untuk menurunkan peralatan tersebut daripada bahagian atas cover ke bahagian kiri dan kanan gas untuk penggunaan makanan kita yang seterusnya, iaitu dessert. Yes. Thank you, sir. Thank you. Baik, kita akan meneruskan lagi demonstrasi kita untuk menyediakan dessert. Jangan salah sebut bukan dessert, dessert, iaitu banana caramel. Seperti yang ada di hadapan saya ini. Di hadapan saya ini kita ada peralatan dan juga bahan-bahan untuk kita sediakan banana caramel. Yang pertama, kita ada sebiji pisang yang akan kita potongkan dua terlebih dahulu sebentar lagi. Kita ada juga beberapa biji buah anggur. Di sini saya ada 4 biji buah anggur. Hiasan kita parsley dan juga orange juice untuk kita jadikan ianya sebagai sos kepada banana caramel itu. Bersama dengan saya juga di sini ada plate yang saya gunakan, round plate. Begitu juga dengan satu lagi round plate yang saya gunakan untuk meletakkan kulit pisang. Peralatan yang saya gunakan sebentar lagi juga adalah scissor stone. Ini spoon, pisau dan juga chopping board. Jom kita mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu kita mengambil sebiji pisang tadi. Okay, baiklah. Kita akan memotong terlebih dahulu. Pastikan tangan tuan-tuan dan perempuan tidak memegang secara direct dengan makanan. Apa yang kita perlu buat adalah menggunakan peralatan seperti scissor stone ini. Saya kepitkan di bahagian tepi dan saya akan memotong di bahagian tengahnya terlebih dahulu. Okey, saya dah potong dua. Perlahan-lahan. Pisang yang saya ada ni agak masak ya. Jadi dia agak mudah untuk dipotong. Okey, seperti itu. Saya akan pilih bahagian yang untuk kita gunakan. Scoop terlebih dahulu. Kita buang sikit bahagian hujungnya di situ. Saya scoop dan saya akan buka terlebih dahulu di bahagian kiri dan kanannya agar mudah untuk saya scoop. Hati-hati sehingga jangan kita terlalu menekan sehingga boleh menghancurkan tekstur pisang itu sendiri. Dah jadi satu bahagian. Alamak. Saya dah pun asingkan kulit pisang dan isinya. Kita letak dahulu peralatan yang tidak digunakan di tepi. Seterusnya, masukkan satu sudu butter. Kemudian kita masukkan gula sebanyak 4 sudu. Kacau. Okay, pastikan api pada kadar yang selamat untuk kita
pastikan bahawa gula ini tidak burn, ini api terlalu besar. Saya akan panaskan dan cairkan gula ini sehingga ianya menjadi caramel. Kita panggil sebagai proses caramelization, yang dimana proses ini berlaku apabila gula tadi dipanaskan sehingga cair dan menunjukkan warna golden brown tadi. Jadi kita akan masukkan sedikit orange juice. Saya semak api dulu ya. Api cukup besar lah. Saya besarkan sedikit. Kita masukkan orange juice, kacau lagi. Seterusnya saya akan masukkan pisang. Saya kata balikkan dia. Macam tu. Kacau, saya meratakan gula tadi. Dan seterusnya saya pindahkan ke dalam plate kita. Jangan lupa tutup api dulu. Saya pun hampir tutup. Tutup. Okey, api dah tutup. Saya dah sediakan terlebih dahulu plate kita. Untuk pisang tuan-tuan dan puan-puan, jangan terlalu lama sebab pisang ni dah masak. Kalau pisang dah masak terlalu lama takut dia patah nanti. Kerana teksturnya telah lembut. Jadi kalau strawberry tak apa. Strawberry teksturnya agak keras. Jadi kalau dia agak lama sikit dia boleh bertahan lah. Berbeza dengan pisang sendiri. Baik, telah pun siap. Saya bawanya ke plate kita. Alhamdulillah. Bersama dengan sosnya. Dah pun siap. Inilah rupa banana caramel kita. Tapi saya nak letakkan garnishing terlebih dahulu. Okey, saya letakkan tepi dahulu. Yang ada pada saya adalah anggur. Potong dua. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau satu ataupun lebih boleh. Saya menggunakan sebiji buah anggur. Nak tambah lagi pun boleh. Okay, seperti itu. Dan sedikit brown sugar. Taburkan sikit sebagai garnishingnya. Okey, alhamdulillah. Dan terakhir sekali, parsley. Itu dia, dah jadi hidangan banana caramel yang simple saja untuk persembahan kita kepada tetamu makan malam kita as a last courses of meal. Terima kasih. Dah siap. Saya dari Jakarta. Jom kita sama-sama tengok. Untuk saya mendemonstrasikan hidangan yang terakhir iaitu dessert, not dessert. Jom. Yes. Super. There you go.
kan. Enjoy your meal sir. Terima kasih. This is my banana. Yes, banana caramel. Okay, untuk pencuci mulut ataupun dessert, not dessert ini adalah menu yang terakhir daripada demonstrasi untuk French service hari ini. Jadi saya akan cuba kita punya pencuci mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy. So thank you for the chef. Excellent service. Terima kasih kepada Cik Carol dan juga kepada Chef Ashfi. Sampai kita berjumpa lagi. Bye. Baik, selesai sudah dessert kita banana caramel dan seterusnya kita akan melakukan demonstrasi plate clearance, clearing the plates. So how's the food? I'm very satisfied. Okay. You make my dessert. Okay. This is It was Yes. Okay. You're welcome. See you again. I see you again. Where is my bill? Oh. Enggak pula. Kepala tu tergatal. Sesi yang terakhir sekali pada puan adalah presenting the bill. Makan kita kena bayar ya. Jadi kita perlu membawa bil yang telah disiapkan. Setelah kita keluar, ada satu list untuk polisi kita serahkan kepada tamu kita dan seterusnya pembayaran boleh dilakukan mengikut kepada keselesaan para pelanggan kita, sama ada kredit ataupun tunai. Baik, kita mulakan. This is your bills. Which is a but this is very I thought this one is scared. Tak payah, kita jalan terus je. Okey, itulah sikit sebanyak. Okey. Baik, alhamdulillah selesai sudah demonstrasi kita hari ini berkenaan dengan French service. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada pandangan, mungkin ada kebetulan ke, kita berkongsi sama-sama. Mungkin saya boleh perbetulkan sekiranya ada kekurangan yang datang daripada saya sendiri. Terima kasih kepada Chef Ashfi dan juga terima kasih kepada Chef Fahmi yang ada di sini membantu saya, juga membantu Chef Joko membantu kami di sini bersama-sama bekerja untuk menghasilkan video seperti ini. Diharapkan ianya memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan semoga Allah memberkati kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Say. Thank you. Would you like to have some more of your sparkling juice? Can if you want to give extra, I necessarily. Thank you. Thank you. You're welcome. Spontan. Allah. Sorry. Tak, jalan je terus. Jalan. Okey. Okay, makan ni siapa? Okay, aku nak makan dulu. Ambil barang. Inilah perangai dia, perangai.
Sebab makanan tu dah kita tunggu lama untuk syuting, dia dah sejuk tau. Dah berapa kali panaskan, so dia dah jadi besar keras. Lebih butter lah lagi. Emang ni kau nak. Itali. Oh, macam tu lah. Dia buat style country style lah. Panas. Serutuk Buka je. Dah siap. Saya dah ready nak hantar. Kalau kau nak fish. Saya dah ready. Dah start kau dah. Dah okey. Kau cakap lah. Tak nak awak cakap. Saya dah mau. Cuma cakap pun tak mau. Punya senang cakap pun tak mau. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada tim shooting untuk servis American Service hari ini bersama dengan tim editor dan juga editan. Lebih lagi nak ucapkan ribuan terima kasih yang teramat banyak kepada rakan kerjaya kami. Ada Khairul memang on time paksa dengan suspek sama kita punya master chef punya sibuk. Saya banyak belajar sama dia. Banyaklah. Okay, so kita sama-sama belajar. Okay, so terima kasih kepada kasih hati saya selaku juru audit editor untuk editing, dan juga anak saya Sunam Hanis sebagai customer, juga merangkap editor untuk akan datang. Okay, Aish Aikal selaku pembantu cameraman, okay, dan juga kepada pihak pengurusan JPH Jabatan Tinggi lagi kepada program Diploma Halal Food Service. Semoga dengan pengurusan ini dapat memberikan manfaat, dan semoga dengan pengurusan ini juga akan memberikan kami bekalan faham akhirat untuk kami. So kongsi-kongsikan supaya ramai dapat menggunakan dia. Okay, so jangan lupa stay tune dan untuk lebih banyak lagi servis-servis dan juga menu-menu, resepi, tips-tips dan pelbagai daripada kami. Yang pun nak cakap kawan-kawan, Semoga Allah mendapat mana-mana kita semua. InsyaAllah. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini menjadi gunaannya pada masa akan datang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Chef. Okey, tak dapat nak cakap cuma orang kata minat masak tu biar berkembang, jangan awal apapun you buat bisa lebih stay macam dia. Okey, saya punya ayam nama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.